Pasyukitakara. 大家平安， Shalom semuanya. 平安， 感 Shalom. 谢主，哈利 Puji 路亚。 Tuhan. Haleluya. 今天哇，已经进来14个人了。 Wow, hari ini udah Haleluya. masuk banyak sekali ya. 40-an. 14， Oh, 14. 14， 感 Haleluya. 谢主， 就 Puji 是我 Tuhan. 们在这里就是忠心的人。阿 Kita 门， semua yang hadir di sini adalah orang-orang yang setia. 阿门， Puji 感谢主，哈利路 Tuhan. 亚。还没 Haleluya. 有进入我们的课程，我们先来敬拜他，好不好？ Nah, sebelum kita masuk ke sesi pelajaran, biar kita sama-sama sembah 阿 Tuhan. 门， Amin. 我们来学习这首歌。 Kita sama-sama belajar lagu berikut ini. 耶和华是Jehovah， apa ya judulnya ya? Ya, nama-nama Nama-nama Jehovah, yes. Yes, 我们必须要知 Jehovah. 道我们的耶和华的名。 Kita perlu untuk tahu nama-nama dari Tuhan Allah kita. Dan semua sifat-sifat Tuhan, amin. 而且也是要清楚他所有的属性。感 Amin. 谢主，我们用信心来唱，好不好？我 Puji 们宣 Tuhan, 告 biarlah kita 神的名。 nyanyikan Amin. dengan iman dan kita 感谢 bisa 主， lebih tahu 哈利路亚。 lagi nama Tuhan. Haleluya. Amin. Amin, amin. 耶和华是万神之神，普天下都尊你的名为圣。阿多乃梅雷哈梅拉黑，你是万族之祖，万王之王。 Eleyon 至高神 ，Elohim 创造者 ，Elolam 永生神 ，El Shaddai 全能神。你的名在全地何其美，你的名。 宇宙中何其大，耶和华沙龙，神使我平安，耶和华拉法，我的医治之，耶和华基瑞，神必有预备，耶和华许可都是我的意，耶和华拉神是我牧者，耶和华沙玛是永在的神，耶和华尼西是我的荆棘。 耶和华设法万军之首，耶和华是我唯一真神，耶和华是我永远的神，全地齐声歌颂。 赞美你，万国万民夫妇敬拜你。耶和华是我唯一真神，耶和华是我永远的神，全地齐声歌颂赞美。 敬拜你，再次，耶和华是我唯一真神，耶和华是我永远的神。
声，全地齐声歌颂赞美你，万国万民夫妇敬拜你，万国万民夫妇敬拜你，万国万民夫妇敬拜你。哈利路亚，哈利路亚！你是万王之王，万主之主。 Haleluya, Engkau Allah, segala Allah Tuhan, segala Tuhan. 主啊，你掌权在我们的课程。 Biarlah Tuhan Engkau berdaulat atas pelajaran 主啊，你 kami. 掌权从开始到最后。 Engkau berdaulat, Engkau beracara dari awal sampai akhir. 我们一起来说 Sama-sama katakan, 阿门。 Amin. 感谢主，接下来我们交给蒂莫。 Puji Tuhan, Haleluya. berikutnya kita serahkan kepada Timo. Shalom. Tacapingan. Puji Tuhan, malam ini kita kembali di dalam kelas lagi ya. 阿门。感谢主，我们今天晚上再一次我们见在一个课程了。 Oke, tadi kita sudah bersama-sama kita bernyanyi lagu tentang nama-nama Tuhan. Yehova 刚才 nama 我们 yang 刚才我们一起唱了关于神的所有的名字，神的名字就是耶和华尊贵圣名。 Nah, di bulan ini, bulan Agustus, kita belajar tentang mengenal Allah. 好，我们在这个8月份的课程，我们要学习关于神。 Oke, siapa yang merasa bahwa kita semua sudah mengenal Tuhan kita? 我们大家谁感觉到已经很认识神了？ Lambaikan tangannya. Kita mau melihat. 可以挥挥手，我们可以看见哦。 Oke. 好， Oke. Nah, orang bilang bahwa tak kenal maka tak sayang. 好，很多人就是有一句话，就是说，如果不认识，不可能可以爱嘛。 Kita mesti pada misalnya gini, pada saat kita berteman dengan seseorang, 举一个例句，比如说我们跟一个人做朋友， kalau kita nggak mengenal orang itu, kita tidak akan bisa mengasihi orang itu, benar nggak? 如果我们没有真正的认识他，我们不可能产生一个可以去爱他，对不对？ Semakin kita mengenal orang itu, semakin kita bisa mengasihi orang itu. 所以，如果我们更认识这个人，我们一定会可以就是可以爱他。 Makanya pepatah bilang tak kenal maka tak sayang. Semakin kita nggak kenal orang itu, ya kita nggak akan sayang sama orang itu. 所以有话题说，如果我们不认识，我们不可能去爱。所以意思是说，如果我们不认识他，我们不可能会爱他。 Sama halnya dengan Tuhan kita. 相同，跟我们的神也是。 Untuk kita bisa benar-benar mengasihi Tuhan, kita harus benar-benar mengenal Dia. 好，让我们怎么去真正的爱神，我们必须要更深的认识他。 Jadi di kelas kita di bulan ini kita mau belajar mengenal Allah kita lebih dalam lagi, lebih lagi. 所以在这个课程呢，我们要学习如何认识神，使到我们可以更深的、真正的认识他。 Bukan hanya seberapa dalam kita mengenal Dia, tapi juga memiliki pengenalan yang benar tentang Tuhan kita. 这个不只是讲说我们多深的认识他，但是也是我们要有一个正确的认识他。 Dan juga bukan seberapa banyak kita mengenal Tuhan. 也是不是讲关于我们有多少的认识神。 Kita bukan hanya sekedar tahu tentang Tuhan, tapi kita harus mengenal Tuhan secara pribadi.
我们不只是就知道关于神，但是我们要真正的就是亲自的了解认识神。 Oke, saat ini saya mau buka dulu tentang pengenalan akan Allah, mengenal Tuhan kita. 好，现在我们要解开，我们要看关于认识神。 Oke, nah saya percaya bahwa Tuhan itu lebih ingin kita mengenal Dia lebih dari apapun juga. 首先，我们也必须要知道，神巴不得我们认识他，就是真实的认识。 Tuhan ingin kita mengenal Tuhan lebih dari apapun juga. Bahkan Tuhan sebenarnya lebih ingin mengenal Dia daripada Tuhan ingin kita tuh mendapatkan berkatnya. 神比较希望的是我们要的认识他，比一切更多更大，比我们要去追求他的祝福。 Nah, jadi pengenalan itu penting sekali. 所以认识是很重要。 Kita lihat dalam ayat firman Tuhan Hosea 6 ayat 6. 我们看在一个经文，就是何西亚书第6章第6节。 Sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban bakaran. 这里是说，我喜爱怜悯之心，而非祭物。我喜爱人认识我，胜于燔祭。阿门。 Jadi pengenalan lebih Tuhan sukai daripada kalau kita hanya memberikan persembahan kepada Tuhan dan memberikan hanya melayani Tuhan tapi nggak punya pengenalan. Tuhan nggak suka. Tuhan mau kita benar-benar mengenal Tuhan dulu. 所以神比较喜欢、比较喜爱，就是我们认识他，比我们去给他献祭物，或者是我们奉献什么，或者是我们的施工。 Nah, ini di ayat berikutnya kita lihat umatku binasa karena tidak mengenal Allah. 接下来我们看神有的话，在也是何西亚书第4章第6节是说，我的子民因不认识我而遭毁灭。阿门。 Hati-hati, kita tidak mengenal Allah itu bisa binasa. 所以我们在这里要小心哦，如果我们不认识神，必定造成了毁灭。 Kenapa bisa binasa? Karena kita tidak mengenal bagaimana janji Tuhan seperti apa buat kita. Kemudian perintah-perintah Tuhan seperti apa. 为什么会说是可以造成灭亡或者是毁灭呢？因为当我们不认识神，我们不懂他的应许，我们不懂神对我们的一切。 Dan bahkan lagi kita tidak akan bisa mengenal namanya karya keselamatan dari Tuhan. 甚至这样的，如果我们不认识，我们不可能知道神对我们救恩的计划。 Itulah sebabnya Tuhan lebih ingin kita mengenal Dia, karena hanya dengan mengenal Dia kita tidak akan binasa. 那这个就是一个原因，是神要我们何等的要更认识他，因为当我们认识他，我们不会灭亡。 Oke, nah sekarang gini, coba kita bayangkan ya, saya mau ajak kita membayangkan. OK， 好，现在是这样的，我要请大家我们一起来想象。 Kita bayangkan saat kita membaca firman Tuhan atau kita dengar khotbah di gereja, saat orang menyebut kata Tuhan atau saat kita baca firman Tuhan ada kata Tuhan, di bayangan kita tuh apa yang muncul tentang Tuhan, gambaran apa yang muncul tentang Tuhan. 怎么想象呢？就是这样的，比如说我们读经，然后就提到神，或者是我们听讲到的关于就是神，在我们的意念里面，我们是想象神是怎么样的神呢？ Oke, coba tadi kita udah nyanyi lagu Jehovah nama yang agung. Tadi udah begitu banyak nama-nama Tuhan udah kita sebutkan. 好，
我们在说，刚才我们已经唱了那个耶和华尊贵圣名，在这首歌是很多提关于神。 Apa gambaran kita tentang Tuhan? Coba, siapa yang berpikir Tuhan itu dahsyat? 所以这样的话，我们的意念神是什么样的神呢？比如说是神是可能是一个大可为， Yang berpikir Tuhan dahsyat mungkin boleh lambaikan tangannya. 谁是直接想神是大可为的，可以挥挥手。 Yang berpikir Tuhan, yang membayangkan Tuhan itu kudus. Tuhan 那 itu 意 kudus. 念是直接是想象神是圣洁，可以挥挥手。 Nah, sekarang ada nggak yang berpikir Tuhan itu jahat? 现在有没有人想说，神是邪恶的，或者是坏的？ Kalau ada nggak apa-apa, jangan malu-malu. Kalau ada boleh lambaikan tangan. Tadi saya lihat Asun tuh lambaikan tangan, itu maksudnya apa? 如果不要客气哦，如果就是坦诚嘛，好像刚才我看有人有微微手是什么意思呢？ Jadi harus benar-benar kita tahu dulu gambaran kita tentang Tuhan itu siapa. Kalau ada yang berpikir Tuhan itu jahat, jujur tidak apa-apa. Biar kita benarkan gambaran itu. OK，所以我们可以是说，我们要就是说自己要坦白嘛。如果我们有这个想法也没关系，我们待会可以更了解，我们可以把它转移更好的、正确的。 Atau kita membayangkan Tuhan penuh kasih, kejam, 或者有人 tegas. OK， 很多人是也许你就想神是充满了爱，或者是残酷，或者是其他的。 lembut, ajaib, mulia, dan lain-lain, masih banyak lagi. 就是严厉啦，或者是温柔、奇妙、荣耀等等的，还是很多的。 Jadi nggak masalah. Yang penting kita harus punya gambaran tentang Tuhan. Kalau memang gambaran itu salah, kita benarkan sama-sama. 那么这一些我们所想关于神是没问题，但是主要是我们有一个意念关于神是怎么样的，以后我们可以把它用正确的来去了解。 Jadi gimana caranya kita bisa mendapatkan gambaran yang benar tentang Tuhan? Ini jawabannya. 那么我们怎么样可以拥有一个正确的意念关于神呢？这个 Kita harus 是它 mencari 的答 Tuhan 案。 seperti mencari perak, mengejarnya seperti mengejar harta terpendam. 给我们要寻求神如寻影子，找他如找宝藏。 Jadi kita harus mengejar Tuhan benar-benar seperti mengejar sebuah harta yang sangat berharga. Kalau kita ngejar harta berharga, udah pasti kita akan mendapatkan Tuhan. 所以我们要如何是就是神是我们要好像是我们正在寻求，我们正在寻找一个很宝贵的宝藏。这样的话，我们可以就是这样的话，我们就是可以认识神了。 Jadi ingat ya, Amsal 2 ayat 4-5 dicatat baik-baik. Amsal 2所 ayat 以 4. 这个答案是在这里，在这个I'm sorry， OK， 箴言2章第4、第5节，我们可以记住好好的哦。关于这个 Jadi 答案， hari ini kita mau benar-benar mencari Tuhan, kita mau benar-benar mengejar pengenalan akan Tuhan dengan benar. 所以今天我们要寻求神，我们要追求真正的认识神。 Oke, 一个真 sekarang kita 好。 melihat gambaran besar tentang Tuhan dulu. 现在我们要看关于神是大而可为的形象。 Sebelum kita bisa mempunyai pengenalan akan Allah yang benar, kita harus mengerti bahwa Tuhan itu memiliki yang namanya fungsi dan peranan. 首先，我们要怎么认识神的形象？我们要先知道神的本能，还有神的角色。 Dan Tuhan juga memiliki yang namanya atribut atau gelar panggilan Allah. 还有神也是有他的名称或者是他的属性。 Gelar panggilan Allah itu tuh seperti yang tadi kita nyanyikan, ada Jehovah Jireh,
Jehovah Rapha, ada El Shaddai. OK，神的名称也是跟神的属性是有关，好像刚才我们已经唱了那首歌，就是有耶和华拉法、耶和华以勒，还有很多的。 Dan yang ketiga kita harus mengerti tentang sifat dari Tuhan, sifat Allah. 第三，我们要明白是神的品格或者是他的特质， Dan ketiga ini sangat saling berkaitan. 而且这三个都是有连接、有关系的。 Yang paling penting kita mau belajar tentang fungsi dan peranan Allah dulu. 主要是我们要学习先关于神的角色、神的本能。 Peranan Allah dalam kehidupan kita itu ada dua. 神的角色是有两种在我们的生命。 Satu, sebagai Allah. 第一，他是独一真神。 Dalam ayat Imamat 26, ayat 12, dikatakan, tetapi aku akan hadir di tengah-tengahmu dan aku akan menjadi Allahmu dan kamu akan menjadi umatku. 我们在利未记第26章12节说：“我要在你们中间行走，我要做你们的上帝，你们的神，你们要做我的子民。”阿门。 Nah, kalau Tuhan itu berperan sebagai Allah, maka kita itu adalah umat. 若神他是神，我们是他的子民。 Kalau Tuhan itu sebagai Allah, itu menggambarkan Tuhan itu fungsinya sebagai, peranannya itu sebagai raja, penguasa, tuan, pemegang otoritas, atau pemilik. 如果神是王的，是神的话，他就是万主之主，掌权者，他是万王之王，还有掌权者、权柄之主、万物之主。 Jadi ini peranan Tuhan yang pertama adalah Tuhan sebagai Allahnya kita. Dan ini menggambarkan hubungan yang vertikal dengan Tuhan. Hubungan kita sebagai umat dan Tuhan sebagai Allah itu menggambarkan sebuah otoritas, sebuah gambaran vertikal ya. OK， 所以这个第一点是表示关于神与我们是神，就是我们与神是神对民的，这个是一个支线的关系所以就是神一个权柄者。 Jadi kalau Tuhan sebagai Raja, sebagai Allah, maka sifat-sifatnya itu adalah tegas, mulia, kudus, dahsyat, dan ajaib. 所以如果是说神就是神，他是一个万主之主的话，他的特殊，他的属性就是他一定是严厉，但是尊荣，他也是圣洁，他而可为奇妙的。阿门。 Oke, itu peranan yang pertama. Peranan yang kedua, kita lihat Tuhan sebagai Bapa. 刚才是我们讲关于第一个角色，现在第二个角色是他是阿爸天父。 Dalam Yeremia 31 ayat 9 dikatakan, sebab aku telah menjadi Bapa Israel. Efraim adalah anak sulungku. 在耶利米书第31章第9节是说，因为我是以色列的父亲，以法莲是我的长子。 Selain sebagai Allah, Tuhan juga mau menggambarkan dirinya berperan sebagai seorang Bapa. 所以除了身为神，神也是他的另外一个角色就是称为我们的父。 Kalau Tuhan berperan sebagai Bapa, maka kita adalah anaknya. 假若是神是父亲的话，为父的话，我们就是他的儿女。 Bapak itu siapa sih? Dia itu adalah orang tua, penjaga, pelindung, pemerhati. 什么是为父呢？为父就是他是我们的父母、守护者、保护者、关怀者。 Nah, kalau di sini kita menggambarkan hubungan Bapa dan anak, itu adalah hubungan horizontal kita dengan Tuhan.
在这里是这个方面，如果我们要表示关于我们跟神的关系，就是一个为父，神的角色是为父的话，这个是在表示父跟孩子的关系，这个是一个横线的关系。Dan sebagai Bapa maka sifat-sifatnya adalah penuh kasih setia, lembut, maha pengampun, murah hati dan lain-lain. 所以在这个角色他是为父的话，所以他的属性就是心是慈爱、温柔、怜悯、良善等等。Jadi kedua hal ini tidak bisa terpisahkan. Sebagai Bapa maupun sebagai Allah itu tidak bisa dipisahkan dari pribadinya Tuhan. 那么神的属性的话是两样都不可分开，或者是不可至少一个。Jadi kita belajar dengan kita mengenal Bapa lebih lagi, kita mengenal Allah kita lebih lagi, kita akan bisa mengenal Dia dengan cara yang benar, kita bisa mengasihi Dia lebih lagi. 所以当我们可以认识神，身为神，我们的神，还有认识他，成为我们的父。我们用一个正确的方式来认识他，我们可以更爱他。Amin. Amin. Selanjutnya kita akan melihat sebuah video. 接下来我们要看一个影片。Saya serahkan kepada Cence ya. 好接下来我们交给郑杰。我的孩子，也许你还不认识我，但我知道关于你所有的事情。我知道你什么时候坐下，什么时候站起来。我熟知你所有的路，甚至连你的头发，我已经都数算过了。因为你是照着我的样子被造出来的，你生活、动作、存留都在乎我。因为你是我的孩子，甚至你还在母腹中，我就认识了你。在我创世之前，我就已经拣选了你。你的出生不是一个错误，也不是偶然。因为你命中所有的日子都已经被记录在我的生命册上了。你的出生之日和你可能生活的地方都已经被我决定好了。你出生时敬畏完美，在你母腹中时是我创造了你，而且是我在你出母腹时扶持你，将你带向前方。对那些并不认识我的人，我感到很伤心失望，但我并不轻易生气发怒，因为我就是爱，而且爱你是我的意愿。原因很简单，你是我的孩子，我是你的父亲，我能给你的比你地上的父亲所能给你的要多得多。因为我是你最完美的父亲，各样美善和全备的恩赐都是从我这里来的。因为我是你的供应者，我提供所有你需要的东西。我向你所怀的意念是赐平安的意念，要叫你的末后有指望。因为我永远爱你，我对你的意念多的就像海边的沙子，我因你而欢欣喜乐，我永远都不会停止施恩于你，因为你是我的珍贵的产业，我要全心全意的
在这里栽培你，我要把伟大而且深奥的事情都指示给你。如果你真心寻找我，你就必定会找到我。如果你以我为乐，我就将你心里所求的赐给你，因为是我在你心里动工，使你心里能立志行事。我能为你做的，远比你们所能想到的还要多，因为我是你最好的鼓励者，也是在一切患难中安慰你的父亲。你伤心的时候，我靠近你，如同牧人怀抱羊羔，我怀抱你在我胸前。总有一天，我会擦干你所有的泪水，并且要带走你在世上的一切苦楚。我是你的父，我爱你，如同我爱我的儿子耶稣一样。在耶稣里就显明了我对你的爱。耶稣是我荣耀所发出的光辉，是我本体的真相。耶稣来到这世上是证明我要帮助你，不是要敌对你，而且我并不数算你的过犯。耶稣的死带来了你和我之间关系的恢复，他的死是我爱你最极致的表达。为了得到你对你天父我的爱，我可以为你做任何的事。若你接受了我儿子耶稣基督所给你的礼物，你就是接受了我。无论任何事都不能将我的爱与你隔绝。回家吧，我要在天上为你的悔改而高兴喜乐。我一直都是你的父亲，永远都是你的父亲。我的问题是，你愿意成为我的孩子吗？我在这里等你，爱你的天父，全能的神。感谢主，今天我们的父神呼吁我们。Hari ini Bapak kita memanggil kita. 你愿意成为我的孩子吗？ Apakah kau bersedia untuk menjadi anakku? 我在这里等你。 Di sini aku menantikanmu. 神今天呼吁我们回家。 Hari ini Tuhan memanggil kita untuk pulang kembali. 回谁的家呢？ Kembali ke rumah siapa? 哦，你说我不要，我还不想死啊！我不要回天父的家。 Oh, mungkin ada yang bilang, nggak mau, saya nggak mau mati, saya belum mau pulang ke rumah Bapak. 天父不是这个意思，他不是让他要这样，他要祝福你在世长寿的。 Tuhan bukan maksudnya begitu. Dia mau memberkati kamu berumur panjang di bumi. 他要我们在地如同在天。 Dia mau adalah kita sekalipun hidup di bumi itu seperti di surga. 认识神这个科目真的很大。 Mengenal Tuhan ini adalah satu pelajaran yang sangat luas. 那时候我们把题目交给我们的牧者巴约翰的时候，他说：“你认识神1个钟头够吗？” Waktu kita ada ajukan ke gembala kita mengenai tema dari pelajaran ini, gembala bilang begini, "Hah, mengenal Tuhan 1 jam cukup?" 当然不够啊， Pastinya nggak cukup. 我们要用1辈子的时间去认识他。 Karena mengenal Tuhan itu kita akan menghabiskan seumur hidup kita. 但是我们今天必须要知道一个钥匙，一个滚径。
Jadi hari ini yang perlu sekali adalah kita harus mengerti satu kunci. 要知道我们是谁。 Adalah kita harus tahu siapa kita. 当我们知道我们是我们的身份之后， Setelah kita tahu, kita mengenal akan status kita, 我们就认识我们天上的父。 maka kita pun akan mengenal Bapa kita yang di surga. 我们认识神，我们就必须要知道，而且认识他是我们天上的父。 Jadi mengenal Tuhan itu juga berarti bahwa kita harus mengenal Dia adalah Bapa kita yang di surga. 啊，你说天父这个名词我很熟了，在读经的时候，还有祷告的时候，牧师的口中时常都在说了。 Wah, kalau kita bilang menyinggung mengenai Allah Bapa, kita tahulah kan di firman Tuhan juga ada. Kalau khotbah di gereja atau hamba-hamba Tuhan juga sering mengatakannya kan. 哦，刚刚迪莫挑战你认知当中，你认为天父是什么？ Tadi kan Timo tantang kita di dalam pikiran kita, di dalam pengenalan kita itu akan Tuhan itu Tuhan seperti apa? 是公义还是慈爱？ Apakah dia adil atau dia penuh kasih? 他指出公义是一个直线的关系，是我们人和神之间的一个关系。 Kalau berbicara mengenai keadilan, itu adalah satu hubungan vertikal, yaitu antara Tuhan dengan kita. 那么是公义的，神他是神。 Keadilan itu berbicara mengenai Tuhan adalah Tuhan. 还有一个横线的关系是父母和儿女之间的关系。 Lalu ada satu hubungan yaitu hubungan garis lurus horizontal, itu berbicara mengenai hubungan orang tua 大家 dengan 看 anak. 出来吗？这是一个十字架的关系。 Jadi kelihatan nggak ini adalah satu hubungan seperti salib. 是的，十字架成就了这一切。 Benar, saliblah yang mewujudkan semuanya ini. 还记得耶稣钉十字架，然后复活升天，他说了一句话，他说什么呢？ Masih ingat ketika Yesus dari dipaku di kayu salib, mati, bangkit, naik ke surga, apa kata yang ia katakan? 在约翰福音14章18节，耶稣说：“我不撇下你们为孤儿，我必到你们这里来。” Di Yohanes pasal 14 ayat 18 mengatakan bahwa aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu, aku akan datang kembali kepadamu. 所以耶稣的心，耶稣的工作没有因为他离开而结束。 Jadi hati Yesus dan apa yang menjadi pekerjaan dia tidak berhenti begitu saja seketika dia telah meninggalkan dunia ini. 三位一体的神现在是用圣灵内住在我们里面的方式住在我们的里面。 Allah Trinitas yaitu Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu di dalam rupa Roh Kudus tinggal di dalam kita untuk meneruskan pekerjaan yang ada. 因此，他可以做我们随时的帮助，因此他也可以随时陪伴着我们。 Sehingga dia dapat melakukan pekerjaan untuk menolong kita dan dia juga menjadi teman yang menyertai kita selalu. 他一直都是与我们同在的，与我们同工的。 Tuhan selamanya terus menjadi rekan sekerja kita, dia selamanya ada beserta kita. 他也随时可以供应我们、牧养我们、保护我们。 Dia juga senantiasa menyediakan keperluan kita, dia juga melindungi kita dan dia memelihara kita. 因此，我们可以感觉到我们不再无助，也不再孤单。 Sehingga kita tidak merasa bahwa kita itu tidak berdaya dan kita tidak kesepian. 我们看神的爱是在他把他的儿子现在钉在十字架上献给我，为了我们的罪献给我们的时候，他的爱在这个地方表现的最完全。 Dan kita lihat kasih dari Allah yang sempurna adalah ketika ia menyerahkan anak tunggalnya yang terkasih untuk dipaku di kayu salib, dikorbankan demi kita. Inilah adalah satu perwujudan dari kasihnya yang sempurna. 福音的本质不单单是耶稣死在十字架上， Maksud dari Injil yang sebenarnya bukan hanya mengenai Yesus harus mati di kayu salib.
福音的本质是天父爱我们。 Pokok dasar dari Injil sesungguhnya adalah kasih Allah Bapa kepada kita. 神爱世人，耶稣为我们钉在十字架上，是因为天父的爱。 Allah karena kasih-Nya yang begitu besar kepada manusia dunia ini, maka Yesus berkorban di kayu salib. Ini mewujudkan 他因为 menyatakan 爱 kasih 我 Bapa. 们，让他的儿子上了十字架，以至于拆毁了一切罪的权势。 Karena mengasihi kita, ia merelakan anak putranya dipaku di kayu salib. Ini menghancurkan segala kuasa dosa. 以至于代替了我们一切的咒诅，代替了我们一切的疾病，一切的软弱。 Pengorbanan Yesus inilah yang menggantikan, membayar semua kelemahan kita, semua perbuatan dosa kesalahan kita. 而且是借着耶稣，借着十字架的大能，我们才能够恢复跟父神之间爱的关系。 Bahkan lewat apa yang menjadi pengorbanan kasih Yesus di kayu salib ini memulihkan hubungan kasih antara Bapa dengan kita. 是的，我们必须要回应父神的爱。 Sungguh benar, kita harus meresponi kasih dari Allah Bapa. 圣经上说：“你们若爱我，就必定会遵守神的命令。” Firman Tuhan katakan, jika engkau mengasihi aku, maka engkau harus menuruti, mentaati perintahku. 也就是说，如果你们遵守我的命令，就代表你爱神。 Ini maksudnya kalau engkau melakukan apa yang menjadi perintahku, itu berarti engkau mengasihi aku, mengasihi Bapa. 在这边其实是说，如果你爱我的话，你就会遵守我的命令。 Sesungguhnya maksud di sini adalah kalau kamu mengasihi aku, maka pastinya kamu akan melakukan perintahku. 所以，当我们爱神的时候，也就是说，当我们被神爱的时候，我们自然而然的就会遵行他的命令。 Jadi ini juga bermaksud adalah ketika kita mengasihi, kita dikasihi Tuhan, maka secara natural, secara alami otomatis kita akan melakukan perintahnya. 所以在爱里面，我们听他的命令，或者是顺服他，是不应该是很困难的。 Jadi di dalam kasih kita akan melakukan segala perintahnya, kita mentaatinya. Ini menjadi suatu hal yang tidak menyusahkan. 然而啊，我们人呢，总是想要靠自己的方法，靠自己的表现去讨神的喜悦，去爱神。 Tetapi seringkali itu sebagai manusia kita tuh selalu pakai cara kita sendiri, pakai apa yang pengertian kita sendiri, melakukan berbagai cara untuk menunjukkan, mengekspresikan kasih kita kepada Bapa. 好像我们永远都没有办法放轻松的安息在神的怀里面，安心的当一个神的儿子。 Seakan-akan kita itu tidak bisa dengan rileks, kita tidak bisa dengan alami natural itu menjadi seperti posisi kita, yaitu menjadi anak dari Bapa. 你说郑姊妹有没有错啊？要我们放轻松，认识天父的爱，放轻松。 Mungkin kamu bisa bilang, nggak salah Cence, mau kenal Bapak itu, kita itu mengasihi Bapak itu, kita harus rileks. 是的，我们在华人的世界文化当中我们很难接受放轻松，很难接受没有条件的爱。 Benar, kalau di dalam keluarga orang Tionghoa ya, urusan ini dikatakan bahwa untuk menerima kasih dengan secara rileks itu adalah hal yang sukar bagi kita. Kita tidak bisa terima tanpa tantangan untuk menerima atau menyatakan kasih. 我们首先必须要知道，我们的天父是跟地上的父亲是很不一样的。 Sekarang mari kita harus tahu bahwa antara Bapa kita yang jasmani di bumi ini dengan Bapa kita yang di surga itu berbeda. 有的时候我们会认为是的，我们要做耶稣做的事情，而且要做比他更大的事情。 Seringkali kita berpikir, benar kita harus mengerjakan apa yang dikerjakan Tuhan Yesus, bahkan mengerjakan lebih besar daripada yang dikerjakannya. 我们很难安息下来，很难安静下来，听神要我们做什么事情。 Dan kita seringkali itu sangat sukar untuk bisa
diam, tenang untuk dapat mendengarkan apa yang Tuhan Yesus mau, yang harusnya kita lakukan. 我们在教会也好，在家里面也好，就拼命的想要为神做一些什么事情。 Bahkan di rumah maupun di gereja kita seringkali tuh lebih banyak tuh adalah dengan sekuat tenaga harus mengejar bagaimana caranya untuk kita bisa melakukan sesuatu bagi Tuhan. 但是听好哦，是但是哦， Tetapi, dengar ya, ini tapi 神所做的是因为他是谁而生出来的。 Tuhan mengerjakan semuanya itu karena statusnya adalah dia dilahirkan oleh siapa? 是从他的本质里面所展现出来的。 Itu dinyatakan keluar itu dari apa yang menjadi pribadinya. 是他的生命当中自然流露出来的。 Semua yang dilakukan adalah sesuatu yang natural, alamiah, keluar dari kehidupannya. 所以我们必须要从我们里面，我们的品格开始做起。 Jadi, kita harus melakukan segala sesuatu itu keluar dari apa yang menjadi karakter kita secara 我们 pribadi 里 dari dalam. 面像耶稣， Di dalam kita, jika seperti Yesus, 要像耶稣跟父神的关系一样的亲密的关系。 memiliki hubungan yang intim, yang karib sebagaimana Yesus dengan Bapanya, Bapa di surga. 不是模仿耶稣的行为，不是模仿他外面的所做的事情就可以了。 Dan bukan hanya cukup dengan kita meniru apa yang menjadi perbuatan Tuhan Yesus secara lahiriah atau yang kelihatan saja. 摩西时代啊，那个十诫是刻在石板上，但是现在天父的爱是刻在你我的心板上。 Zaman Musa, 10 perintah Allah itu diukir di 2 loh batu. Tetapi di zaman sekarang ini, perintah-perintah Allah, kasih Allah itu terukir di dalam kita. 耶稣自己都说，他所说的不是他自己说的，是他听见父所说的，他才说出来。 Yesus sendiri mengatakan bahwa apa saja yang dia katakan itu bukan dia buat keluar sendiri, tetapi itu yang dia dengarkan dari Bapa dan dia mengucapkan keluar. 如果耶稣都是这样子的，那更何况是我们呢？ Kalau Yesus saja seperti itu, apalagi kita. 如果我们和天父没有这样的关系，我们是没有办法像耶稣一样。 Kalau kita tidak bisa punya hubungan dengan Bapa seperti Yesus dengan Bapa demikian, maka kita tidak akan bisa serupa dengan Yesus. 像耶稣一样什么呢？像耶稣一样带着能力、带着权柄说话的。 Apa yang dikatakan serupa dengan Yesus, yaitu ketika kita berbicara itu membawa kuasa, membawa otoritas. 我们一定要在里面，在我们的内室生活里面，跟神有实在的亲密的关系，才能够真正的体会天父的爱跟天父的心。 Kita perlu untuk dari dalam hati kita itu, kita memiliki hubungan yang karib, yang intim, pengenalan yang sungguh serius, barulah kita bisa memahami akan hati Tuhan dan apa yang menjadi isi rancangannya. 在安息里面得着神的爱，在神的爱里面得着安息。 Jadi di dalam diam tenang kita memperoleh kasih Tuhan dan dengan kita memperoleh kasih Tuhan maka kita akan merasa tenang dan tentram. 在安息中，我们才能够自然的结出我们属灵的果子。 Di dalam diam tenang barulah kita secara alamiah bisa menghasilkan buah-buah roh kita. 那是我们靠自己没有办法结出来的。 Ini kita tidak bisa menghasilkan dengan apa yang menjadi kekuatan kita sendiri. 也就是说，我们在天上的父，他给了我们许多的丰富。 Juga bisa dikatakan begini, Allah itu memberikan kita kelimpahan. 他训练我们，又造就我们。 Dia melatih kita, dia juga membentuk kita.
但是他期待的并不是要我们回报他什么。 Tetapi yang ia harapkan itu adalah bukan kita membalas dia seperti apa. 因为包括你我这一切全部都是他的。 Karena termasuk kita, Anda dan saya juga, semuanya adalah milik Tuhan. 神要的只是我们的心能够亲近他。 Yang Tuhan paling mau adalah hati kita bisa mendekat kepadanya. 是的，一直到今天，一切的万物都是属神的。 Sungguh sampai hari ini, semua makhluk adalah kepunyaan Tuhan. 但是啊，在神的创造当中，有一样，天父爸爸给了我们自由选择的空间。 Namun di antara semua makhluk, ada satu, yaitu hal yang terpenting satu-satunya, yaitu Allah memberikan kepada kita kehendak yang bebas. 那就是我们的心。 Yang bebas ini, ruangan yang bebas ini adalah hati kita. 他让我们选择可以爱他、顺服他，或者是不理、背逆他，让他痛心，让他难过。 Dia membebaskan kita memilih apakah kita mau mengasihi dia, kita mau mendekat kepada dia, ataukah sebaliknya, yaitu memberontak kepada dia, membuat dia berduka. 天父要的其实很简单，他要的只是我们一颗出于心甘乐意的心，一个完全的心，一个单纯的心。 Yang Tuhan mau sesungguhnya adalah sebuah hati kita, hati yang sederhana, hati yang polos, hati yang mau rela. 那是一个在安息当中回到天父的家，享受单单属于父亲跟儿子之间亲密的关系。 Yang mana adalah suatu tindakan di mana kita rindu untuk kembali pulang ke rumah Bapa, untuk memulihkan kembali hubungan kita yang secara pribadi menjadi hubungan antara Bapa dengan anak yang intim. 但是我们知道，很多人到目前为止，很多人我知道没有办法进入到这样的关系当中。 Tetapi pada umumnya kita tahu sampai hari ini yang saya tahu adalah banyak sekali orang yang belum mampu untuk dapat mencapai hubungan yang sedemikian ini. 那是因为我们有一些错误的认知。 Ini dikarenakan kita mempunyai pandangan atau pengenalan yang salah. 首先呢，我们必须确认我们的身份。 Jadi sebelumnya kita perlu untuk memastikan status kita dulu. 确认我们的身份。 Memastikan status kita. 哦，我们有出过国的人都知道，我们在机场啊， Ya, kalau yang kita yang biasa atau pernah ke luar negeri, kita tahu ya kalau misalnya seperti bandara. 从话位开始就要本人、护照、机票。 Ini sebelum kita naik ke pesawat ya, waktu kita harus check in itu perlu apa? Perlu kita punya paspor, kemudian tiket. 一关又一关，其实就在确认你的身份。 Satu gate demi satu gate itu semuanya bertujuan untuk memastikan status Anda. 你我的身份很重要，你是谁也很重要。 Anda dan saya, status kita itu sangat penting. Anda dan saya adalah siapa? Ini sangat penting. 我们知道父亲的产业只是留给他的儿女的。 Yang kita tahu, harta dari seorang bapa warisannya itu diberikan kepada anak. 是只有儿女才能够接受产业，雇工是没有的。 Jadi artinya bahwa hanya anak yang berhak untuk menerima harta warisan. Sedangkan kalau hanya seorang pekerja, dia tidak berhak. 我们必须要竭力的进入父的爱里面，进入到儿子的身份。 Jadi kita perlu untuk bersungguh-sungguh supaya kita bisa masuk di dalam kasihnya Allah Bapa. Kita baru bisa masuk ke dalam status. 才能够进入到继承产业的祝福。 Dengan kita punya status sebagai anak, barulah kita bisa masuk di dalam kondisi menerima berkat warisan. 这个产业是领受来的，是继承来的。 Jadi warisan itu adalah diterima atau diwariskan.
但是我们必须要恢复父亲与儿子的连结。 Tapi sebelumnya kita perlu dulu untuk memulihkan hubungan pertalian antara Bapa dengan anak. 来跟你隔壁的说，跟神连结好，产业就会倍增了。 Nah, bilang sama kiri kanan, perbaiki dulu hubungan dengan Tuhan, dengan Bapa, baru kita bisa terima warisan. 阿门。 Amin. 现在教会啊，我们都是同工的关系。 Jadi sekarang ini di gereja ya, kita bicara tentang gereja, ini adalah hubungan antara pengerja. 如果我们是停留在同工的关系的话，那么 Oke, 是 kalau kita, sorry, OK。 kalau Nih, kita Niso. seorang pengerja, kita hanya berhenti di status sebagai seorang pengerja. 如果是只有同工的关系，是没有办法承接教会上一代牧者的属灵的产业的。 Kalau kita hanya sekedar sebagai pengerja, maka kita tidak akan dapat menerima warisan yaitu dari otoritas gereja. 挺好哦，一定要从同工的关系进入到父亲与儿女的关系，才能领受产业，才能继承恩膏。 Jadi harus ingat ya, kita harus menaikkan status kita dari hanya sekedar pengerja, masuk ke dalam status sebagai hubungan antara Bapa dengan anak, dikatakan Bapa dan anak rohani, barulah kita dapat menerima warisan, yaitu karunia-karunia yang didapat dari gereja. 神的国也是一样的，如果你和天父的关系没有恢复，就没有办法继承天父的产业。 Demikian juga di dalam kerajaan Allah, kalau kita tidak bisa menetapkan, kita tidak bisa masuk ke dalam status kita sebagai anak Allah, maka kita tidak akan bisa menerima warisan surgawi. 唯有恢复儿子的心，才能领受产业，这是一个身份。 Hanya dengan memulihkan status sebagai anak, barulah kita menjadi pewaris. Ini adalah bicara tentang pemulihan status. 身份不是我要做什么，我拥有什么，我有什么表现，或者是我的业绩如何才有产业。 Jadi status ini bukan berbicara saya punya berapa banyak uang, saya harus bisa mencapai target seperti apa, barulah saya bisa menerima warisan. 而是身份让我们去领受产业，这个是很特别的。 Jadi dikatakan bahwa karena status maka kita berhak menerima warisan. Ini sangat spesial. 建造教会也是父与子的关系当中， Membangun sebuah gereja, membangun gereja itu juga berbicara tentang hubungan antara Bapa dengan anak. 是一种心和心，一种很深的契合。 Jadi ini bicara tentang hati dengan hati, ini adalah suatu pertalian yang dalam. 而且是彼此非常敞开、非常信任的。 Bahkan ini adalah suatu hubungan yang saling keterbukaan, saling kepercayaan. 当然呢，这个时候仇敌一定不会甘心的啦。 Tentu saja dalam hal-hal ini pastilah musuh itu tidak rela ya. 他一定会把对彼此的不信任放在我们的当中。 Karena itu dia selalu berusaha untuk melontarkan ketidakpercayaan di antara kita. 因为爱和合一就能够成就了一切。 Karena kasih dan kesatuanlah yang dapat mewujudkan segalanya. 我们一直说要建造荣耀的教会， Kita selalu mengatakan bahwa kita mau membangun suatu gereja yang penuh dengan kemuliaan Tuhan. 我们必须要先领受天父的爱。 Jadi untuk ini kita harus terlebih dahulu dapat menerima kasih dari Allah Bapa. 我们就必须要先恢复儿子的身份。 Kita terlebih dahulu harus bisa memulihkan status sebagai anak-anak Allah. 这是非常重要的基础。 Ini adalah dasar yang sangat penting. 神的教会是如此，天国的文化更是如此。 Gereja Tuhan seperti apa itu adalah menurut atau tergantung dari kerajaan Allah seperti apa. 第二个，我们错误的认知就是会我们用地上的父亲来想到天上的神，天上的天父。
Yang kedua mengenai pengenalan yang salah, yang keliru itu adalah karena kita memandang Tuhan itu, Allah Bapa itu sama seperti Bapa di dunia standarnya. 哦，这耶稣来到地上就是要破除这一切仇敌的谎言。 Sudah tentu, Yesus datang ke dunia ini juga adalah untuk menghancurkan kebohongan atau dusta dari musuh ini. 我们人常常对神呢有一个错误的认识， Seringkali kita sebagai manusia itu mempunyai pengenalan yang keliru terhadap Allah Bapa. 我们对神会有一些怀疑啊，会一些误解啊，会一些惧怕，这是对我们跟他之间有很大的影响的。 Kita seringkali terhadap Tuhan itu ada kecurigaan, ada rasa ketidakpercayaan, sering salah paham. Inilah yang membuat hubungan antara kita dengan Bapa itu terganggu. 因为当我们觉得神是怎么样的一位神，就会决定我们和他的关系怎么样。 Karena hubungan antara kita dengan Tuhan itu ditentukan oleh apa yang menjadi pengenalan kita, pandangan kita akan Tuhan. 然后我们错误的一个认知就是，我们看自己的父亲是怎么样的一人，就会认定我们的神也是那样。 Jadi yang salah di sini adalah ketika kita melihat Bapa kita seperti apa, kita langsung menganggap bahwa Bapa di surga itu seperti demikian. 如果自己的父亲是一个非常严厉的父亲，我们就会认定神他也是一个非常严厉的神。 Kalau misalnya Bapa kita itu Bapa jasmani kita itu adalah Bapa yang sangat tegas, keras ya, kita juga akan beranggapan bahwa Tuhan itu seperti itu kejamnya. 如果我们的地上的父亲时常会挑我们的毛病，我们就会觉得阿爸父神一定也是一个很严厉的审判的官。 Kalau Bapa kita di dunia itu seringkali mencari-cari kesalahan kita atau seringkali menegur kita, maka kita merasa bahwa Bapa di surga itu seperti itu. 他总是在那边挑我们的毛病，看我们这里不对，哪里又得罪神了。 Dia sering bilang, ini apa yang kita lakukan ini nggak benar, selalu saja mengoreksi. 如果我们觉得我们自己的父亲很冷漠，不喜欢说话，我们就会觉得我们的神也是这样。 Kalau Bapak kita secara jasmani itu orangnya cool, dingin ya, tidak peduli, maka kita akan merasa Tuhan tuh seperti itu. 我们觉得，父亲很忙，他总是要我们自己照顾好自己，我们就觉得阿爸父神也是一样的。 Kalau kita mempunyai pandangan bahwa Bapak kita di dunia itu sibuk sehingga dia tidak punya waktu untuk mengurusi kita, maka kita juga akan berpendapat, oh Tuhan juga seperti itu. 虽然我们理性，我们知道阿爸父是神，他拯救我们的灵魂，他在我们生活当中大大小小的事情，他都会帮助我们。 Sekalipun secara logika kita tahu bahwa Allah Bapa itu Allah yang Maha Kuasa. Di dalam segala hal dia sebagai Allah kita, dia pasti akan membantu kita, menolong segala perkara kita. 但是我们因为在地上的父亲给我们一些错误的观念，所以我们觉得天上的爸爸也是很忙，我们不敢麻烦他，也不要打扰他了。 Tapi karena kita mempunyai pandangan tentang Bapak kita di dunia ini adalah Bapak yang sibuk, jadi kita juga tidak berani mengganggunya, maka kita juga merasa Tuhan seperti itu sehingga kita tidak berani untuk merepotkan Tuhan. 哎呀，自己照顾好自己就好了啦。所以我们就会活在劳苦担重担当中。 Dan kita berpendapat, ya kalau seperti itu ya sudahlah kita urus diri kita sendiri aja deh. Sehingga ini menyebabkan kita terjerat atau terputar-putar di dalam kita hidup secara bersusah payah. 耶稣来到地上，第一件事情他教门徒怎么样祷告。 Yesus datang ke dunia, hal yang pertama dia lakukan adalah mengajar kepada murid-muridnya bagaimana berdoa. 第一句话就说：“我们在天上的父。” Kalimat pertama dia mengajar untuk berdoa, Bapa kami yang ada di 耶 surga. 稣是要门徒明白，这位神是亲爱的父亲。 Yesus mau murid-muridnya mengerti bahwa Allah Bapa adalah Allah Bapa yang pengasih. 他渴望我们有最亲密爱的关系。 Dia rindu kita bisa memiliki keintiman di dalam kasih. 他喜欢和他的孩子们在一起。
Bapak itu sangat suka kalau anak-anaknya bisa bersama-sama. 我们在天上的父，愿人都尊你的名为圣。 Bapa kami di surga, dimuliakanlah namamu. 也就是说，当你知道这位父神是怎么样的一位父亲，你才能够尊他的名为圣。 Jadi kalau kita mengetahui Bapa kita seperti apa, maka kita akan memuliakan namanya di dalam kekudusannya. 这是非常重要的， Ini sangat penting, 尤其是在末后的日子。 terutama di dalam hari-hari di akhir zaman. 如果你没有真的知道他，真正的认识他，你会从这些我们目前所发生的一些事情当中，对我们的天父产生很大的误解的。 Kalau kita tidak sungguh-sungguh mengenal Tuhan secara benar, maka kita akan terus ada di dalam kondisi yang seperti kita katakan sebelumnya, yaitu kita mempunyai pengenalan atau pandangan yang salah akan Allah Bapa. 当你对天父不了解的时候，你的信心就会产生问题。 Ketika Anda tidak mengerti akan Allah Bapa, maka di dalam imanmu juga akan bermasalah. 你也就把自己会暴露在仇敌的辖制虐待当中。 Bahkan engkau akan terjerat di dalam penganiayaan atau tekanan atau jerat-jerat daripada musuh. 感谢主，真理让我们得以自由。 Puji Tuhan, kebenaran membuat kita mendapat kemerdekaan. 我们必须要竭力的去认识我们这一位爱我们的父神。 Kita harus berusaha sungguh-sungguh untuk kita bisa mengenal bahwa Allah Bapa kita Allah yang penuh kasih. 我们必须竭力的进入和他那份亲密的关系当中。 Dan kita harus berusaha sungguh-sungguh untuk kita bisa masuk ke dalam keintiman kasih-Nya. 好，我现在为大家祷告。我们先请我的属灵儿子苏拿蒂为我们唱一首歌，让我们安静的 Mari. 来等候。 Oke, kita akan masuk di dalam doa dan di sini saya mau minta untuk anak rohani saya Sunardi membawa kita untuk menyanyikan sebuah lagu. 好，谢谢郑杰。来，我 Puji 们 Tuhan, terima 祷 kasih. 告， Kita mau 我们唱一 berdoa. 个歌， Sebelumnya kita mau nyanyikan sebuah lagu. 我们来唱。阿爸天父，我感谢你。阿爸天父， 大家把眼睛可以闭起来。 Boleh 我 kita semua 感 tutup 谢 mata sambil 你。 mendengar. 从万古以来，你是我们的父，我们的救赎主，你拣选我们成为你的儿女。 与你永不分离，天父慈爱，直到万代，遭遇患难不惊慌。 惧病痛苦不惧怕，天父必看顾我，仇敌攻击不动摇，在试炼中不奢望，他随时都帮助。 劳苦重担不灰心，有时缺乏不埋怨。天父丰盛预备，危险临到无处藏，安然在他隐秘处。天父。 时时看顾，我尝过
主恩这位神知道，他的美善投靠他，真有福，敬畏他，一无所缺。我尝过主恩这位神知道，他的美善投靠他，真有福，敬畏他，一无所缺。主的恩惠常与我们同在，主的恩惠常与我们同在，主的恩惠常与我们同在。是的，主啊，我们靠着你的恩惠来到你的施恩宝座前。 Benar Tuhan, kami mengandalkan kasih karunia-Mu untuk datang ke hadapan tahta-Mu. 主啊，我把你自己的子民每一个都带到你的施恩宝座前。 Tuhan, hamba-Mu membawa umat-Mu setiap orang untuk datang ke hadapan tahta-Mu. 我们需要你的帮助， Kami perlu pertolongan-Mu. 我们需要圣灵的光照。 Kami perlu penerangan dari Roh Kudus. 父啊，不管我过去以为你是怎么样的一位神， Bapa, tidak peduli di dalam masa lalu saya memandang Engkau sebagai Allah yang seperti apa. 天父啊，我今天都愿意倒掉，从我的里面完全的倒空。 Bapa, hari ini saya bersedia untuk menumpahkan semuanya yang ada di dalam diri saya, semua dituangkan keluar. 现在我愿意敞开我的心， Sekarang saya bersedia untuk membuka hati saya. 求你来开启我，让我真认识你，真知道你。 Mari Tuhan tolong bukakan bagiku agar aku dapat sungguh mengenal Engkau, sungguh mengerti Engkau. 爸爸，让我们明白你是怎样的一位父。 Bapa, biarlah kami benar-benar mengerti Engkau adalah Bapa yang seperti apa. 求你自己向我们说话，向我们开启。 Biarlah Engkau bicara secara pribadi kepada kami, bukakan kepada kami. 爸爸，我们需要你赐下你的灵来充满我们。 Bapa, kami perlu Roh-Mu untuk memenuhi kami, 来开启我们那个被蒙蔽的心。 membukakan hati kami yang tadinya ditelubungi. 爸爸， Bapa, 爸爸， Bapa, 爸爸， Bapa, 求你打开我们心里的眼睛， mari bukakan mata hati kami, 让我们里面的人可以对你有一个真实的了解和认识。 agar manusia di dalam kami boleh mempunyai pengertian, pengenalan akan Engkau. 天父，开启我们， Ungkapkan bagi kami, 除掉我们一切坚固的营垒， buang setiap benteng pertahanan kami, 除掉我们过去对你一切的误解， buang setiap pengenalan kami yang salah terhadap Engkau yang dulu.
现在我的心愿意向你 Saat 完 ini, 全的打开。 saat ini hati saya bersedia sepenuhnya terbuka bagi Engkau. 神啊，你来对我们的心说话。 Mari Tuhan bicara pada hati kami. 爸爸，我是你的孩子， Bapa, aku anak-Mu. 我是你的最讨你喜悦的孩子。 Aku anak yang menyenangkan hati-Mu. 我要听你对我们说话， Saya mau Engkau bicara padaku. 我要明白你对我们的心意如何。 Saya mau agar Engkau katakan bagaimana Engkau mau akan isi hatiku. 主啊，让我们亲眼见你，亲自遇见你。 Tuhan, biarlah kami bisa melihat, sungguh mengalami Engkau. 我不要再从别人的身上来知道你，我们要亲眼见你。 Saya tidak mau bisa tahu Engkau dari orang lain. Saya mau secara pribadi sungguh dapat bertemu Engkau. 神啊，天父啊，求你向我开启。 Tuhanku, Bapakku, bukakan bagiku. 天父，谢谢你成为我的父， Allah Bapa, terima kasih Engkau menjadi Bapakku. 天上的父，永远的父。 Bapa di surga, Bapa yang kekal. 谢谢你对我的爱，对我的接纳、包容、拣选。 Terima kasih untuk kasih-Mu, penerimaan-Mu, pengertian-Mu, dan pilihan-Mu padaku. 谢谢你的保护， Terima kasih perlindungan-Mu. 谢谢你今天借着你的真理，借着耶稣基督，恢复我和你之间的关系。 Terima kasih Engkau hari ini lewat Yesus Kristus, lewat kasih-Mu, memulihkan hubunganku dengan Engkau. 那是一个永恒的关系， Yaitu sebuah hubungan yang kekal, 一个约的关系。 hubungan perjanjian. 天父，请帮助我成为一个守约忠心的人。 Bapa, bantu aku untuk menjadi orang yang setia di dalam memegang janji dengan setia. 让我们做一个顺从你的儿女。 Biar kami menjadi anak-anak yang sangat taat. 我们这样祷告是奉耶稣基督的名。 Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus. 我们请牧师为我们祝福。 Kami undang gembala untuk berdoa berkat bagi kita. Uh, 我说的声音不会开，不能开啊。好，主啊，我现在奉耶稣基督的名，天父上帝的权柄，圣灵的大能， Di dalam nama Tuhan Yesus dengan otoritas daripada Allah Bapa dan kuasa daripada Roh Kudus, 我祝福在线上的每一位神的儿女， saya berkati setiap anak-anak Tuhan yang hadir. 破除一切所有的难阻， Hancurkan setiap penghalang, 破除一些错误的思维， hancurkan setiap pemikiran yang salah, 进入和神的新的关系当中。 masuk semuanya ke dalam hubungan yang baru dengan Tuhan. 奉耶稣基督的名祝福， Berkati semuanya di dalam nama Tuhan Yesus. 领受的人一起说阿门。 Yang Amin. terima sama-sama katakan amin. 上帝祝福大 Amin. 家， Tuhan berkati semuanya. Terima kasih. Amin. 阿门，阿门，阿门，阿门。